Antara jenis-jenis kemurungan ialah yang pertama, gangguan depresi pertama. Yang kedua, gangguan depresi berterusan. Yang ketiga, gangguan bipolar. Yang keempat, kemurungan bermusim. Yang kelima, kemurungan selepas bersalin. Dan yang terakhir ialah kemurungan psikotik. Tekanan hidup yang berterusan, terutamanya dari aspek peribadi, pekerjaan ataupun kewangan boleh mencetuskan kemurungan. Perubahan besar dalam kehidupan seperti kehilangan pekerjaan atau hubungan juga boleh menjadi pemicu. Selain itu, tekanan pekerjaan yang berterusan tanpa rehat yang mencukupi dapat memberi kesan negatif kepada keadaan emosi seseorang. Ketidakseimbangan kimia dalam otak khususnya berkaitan dengan neurotransmitter seperti serotonin dapat memainkan peranan penting dalam kemurungan. Kekurangan atau ketidakseimbangan dalam bahan kimia otak ini boleh memberi kesan kepada mood dan emosi. Tanda-tanda dan gejala kemurungan adalah kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan, cepat rasa letih dan tidak bertenaga, perasaan pesimistik dan mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur, dan akhir sekali ialah hilang selera makan dan penurunan berat badan. Seterusnya adalah rasa lebih baik mati, kadang-kadang disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah, serta kurang daya tumpuan dan ingatan, sukar membuat keputusan. Seterusnya simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan perhadaman, kurang nafsu seksual, pergerakan menjadi terhad, kaku atau menjadi resah gelisah. Akhir sekali adalah mudah cemas atau fobia. Berikut merupakan cara-cara untuk mengatasi kemurungan. Yang pertama sekali, amalkan perhubungan yang sihat. Luangkan masa dengan orang tercinta seperti isteri, anak-anak, rakan sekerja dan kawan-kawan rapat. Sentiasalah bercerita mengenai perkara yang positif bersama mereka. Yang kedua, bersenam. Melakukan senaman selama 30 minit setiap hari akan mempunyai impak yang sangat bagus buat fizikal dan mental anda. Dengan bersenam, anda akan terasa bermotivasi dan mempunyai lebih banyak tenaga untuk mengharungi hari-hari anda. Dan tidak melakukannya secara membabi buta. Yang ketiga, berfikir secara positif. Menjadi seorang positif thinker adalah salah satu cara yang sangat berkesan untuk mengatasi kemurungan. Buangkan rasa negatif, tiada harapan dan kebosanan dalam hidup anda. Cari sekurang-kurangnya 5 perkara yang membuatkan anda rasa gembira untuk hidup hari ini. Terakhir sekali, amalkan diet yang seimbang. Kalau terlebih makan atau terkurang makan, ia pasti memberikan impak yang negatif kepada badan dan cara pemikiran kita. Apa kata? Cuba cari makanan yang seimbang buat anda. Jangan terlalu gilakan badan yang kurus, melengkur seperti model kerana ia akan membuatkan anda stres dan tidak bertenaga. Sebagai individu yang prihatin, terdapat berbagai cara bagi membantu rakan yang mengalami kemurungan, iaitu cuba untuk memahami masalah kemurungan secara mendalam. Seterusnya, jangan terus menolak pemikiran atau perasaannya yang tidak realistik dan cuba untuk berkongsi pendapat kita bersama mereka. Di samping itu, memberi galakan kepada mereka untuk mengaktifkan diri dalam aktiviti yang berfaedah dan bergerak secara berkumpulan. Yang keempat, menggalakkan kawan tersebut berjumpa dengan kaunselor ataupun doktor. Jika diperlukan, kita boleh membantu menguruskan temujanji bagi pihak mereka dan digalakkan untuk menemaninya pergi ke klinik. Selain itu, cuba sedaya upaya untuk menasihati kawan yang ingin berhenti menerima rawatan dan terus memberikan sokongan kepada mereka. Akhir sekali, mengingatkan kawan tersebut bahawa masalah kemurungan dapat diselesaikan jika menerima rawatan yang sesuai dengan secepat mungkin. Natijahnya, peranan kita sebagai seorang yang terdekat dengan mereka amatlah penting dalam membantu rakan yang mengalami kemurungan. Memberi kesan yang meluas kepada kehidupan individu termasuk emosi, tingkah laku dan kesihatan fizikal. Berikut adalah kesan-kesan kemurungan beserta contoh-contohnya. Yang pertama adalah gangguan emosi. Contohnya perasaan sedih yang mendalam dan terus-menerus kehilangan minat dalam aktiviti yang dahulu dicintai, rasa putus asa yang berpanjangan. Yang kedua adalah gangguan tidur. Contohnya kesukaran dalam memulakan tidur iaitu insomnia atau tidur berlebihan iaitu hypersomnia ataupun mimpi buruk yang sering. Yang ketiga adalah ketidakupayaan berkonsentrasi. Contohnya, suka memfokuskan perhatian pada tugas atau aktiviti dan kesukaran dalam membuat keputusan.
Yang keempat adalah perubahan berat badan. Contohnya, kehilangan selera makan dan penurunan berat badan. Yang kelima adalah pemikiran negatif. Contohnya, pemikiran untuk membunuh diri, rasa tidak berharga, keyakinan bahawa hidup tidak bererti dan pemikiran yang boleh merosakkan diri sendiri. Kesimpulannya, kemurungan adalah gangguan kepada perasaan seseorang. Kemurungan boleh berlangsung lama sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Individu murung didapati mengalami perubahan dalam kimia otak. Perubahan ini boleh dicetuskan oleh penyakit fizikal, tekanan, kekecewaan atau kesedihan. Selain persekitaran, faktor keturunan juga memainkan peranan di dalam menyebabkan penyakit ini. Sindrom kemurungan adalah penyakit seluruh jasad, melibatkan kesihatan badan, perasaan dan fikiran. Dia juga menjejaskan tabiat makan dan tidur, fungsi seharian dan proses berfikir anda. Justeru, sekiranya situasi ini dialami seorang pelajar yang baru meningkat dalam usia remaja, maka sudah tentu kelangsungan hidup mereka akan terjejas. Rakan-rakan, guru dan keluarga boleh membantu dengan memastikan individu yang mengalami kemurungan mendapat pertolongan dan rawatan yang sesuai. Pelajar yang mengalami kemurungan perlulah diberi sokongan emosi, kasih sayang, kesabaran, galakan dan kefahaman. Mereka tidak boleh dianggap sebagai mengada-adakan sakit atau pemalas dan mereka tidak boleh diharapkan untuk sembuh dengan segera. Itu sahaja daripada kesimpulan untuk kemurungan. Sekian, terima kasih.